Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita dah masuk minggu yang baru dan topik juga topik yang baru. InsyaAllah kita akan bincangkan tentang konsep syarikat dalam Islam. Okey, dalam topik ini kita akan go through lah segala yang berkaitan dengan syarikat. Kalau tengok dalam course outline ada beberapa topik kan, sampai kepada perakaunan modal dan perakaunan untung rugi. Jadi semua kita cover sekaligus je, insyaAllah. Mungkin ambil masa 2 minggu, 2 minggu setengah. Kita tengok macam mana. Okay, so untuk topik ini kita akan cover beberapa perkara. Yang pertama, definisi, biasalah, definisi syarikat, dalil syarikat, asas syarikat. Lepas tu kita akan tengok kepada pembahagian syarikat, amlak atau uqud. Seterusnya pembentukan syarikat dalam Islam, ada pihak berkontrak, perkara kontrak, penawaran dan penerimaan. Seterusnya konsep dan perakaunan modal, dan akhir sekali konsep keuntungan dan kerugian. Ini kalau tengok dalam course outline memang cover beberapa topik lah. Ada 5 topik kalau tak silap. Dan topik-topik ini juga di cover dalam kertas kerja kan. Okey, jadi insyaAllah yang buat assignment kertas kerja tu nanti boleh berkongsi lah dengan kawan-kawan supaya kita sama-sama belajar lah apa yang hasil dapatan yang kita buat tu lah kan. Okey, so mula okey. Yang pertama, pengenalan definisi syarikat. Syarikat dalam konteks perdagangan membawa maksud penggabungan antara harta dan tenaga manusia. So ada dua di situ, harta dan tenaga. Okey, so ini termasuk dalam maknanya dalam Islam kita letak ini dalam bidang muamalat kan. So asas-asas dalam ini terlibat dalam kegiatan muamalat lah, makna hubungan antara manusia dengan manusia lah juga sebenarnya kan. Bila kita berniaga ni atau syarikat ni ada aspek hubungan antara manusia dan manusia di situ. Okey, so Islam telah menggariskan asas muamalat dalam kegiatan muamalat. Syarikat tidak terbentuk kecuali dengan adanya perjanjian antara dua orang atau lebih. Okey, dan disebabkan ada hubungan antara manusia dengan manusia di situ, ada keperluan kontrak di situ, ada keperluan perjanjian di situ, maka ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh Islam. Okey, dari segi bahasa, syarikat adalah pencampuran atau al-ikhtilaf, iaitu pencampuran harta yang dimiliki oleh dua orang hingga tidak lagi boleh dikenal pasti antara perbezaan antara keduanya. Okey, so dari segi istilah pula ialah dua orang atau lebih yang mengikat perjanjian perkongsian. Dia boleh dua orang atau lebih yang mengikat perjanjian perkongsian untuk menjalankan suatu projek perniagaan atau pelaburan di mana mereka sama-sama bersetuju menyumbangkan modal dan berkongsi untung rugi. Okey, so ini definisi istilah syarikat daripada perspektif Islam. Tapi kalau kita tengok, kalau kita nak buat pembentukan syarikat, ini dalam konteks Malaysia, pembentukan syarikat, kita boleh juga buat syarikat individu kan. Maknanya kita boleh register syarikat as individu. Dia dipanggil enterprise kan. Enterprise boleh individu kan. Tapi kalau sirian berhad dan sebagainya, itu perlu ada partnership lah kan. Perlu ada orang yang kedua atau yang ketiga dan sebagainya. Okey. Antara dalil untuk syarikat atau persetujuan kontrak inilah. Okey, contoh daripada surah Sad ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih wa inna kathiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'din innal ladzina amanu wa 'amilus solihati qalilan ma hum wa dhanna Daud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anaba. Nabi Daud berkata, sesungguhnya ia telah berlaku zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu sebagai tambahan kepada kambing-kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bergaul dan berhubungan dalam berbagai lapangan hidup, setengahnya berlaku zalim kepada setengahnya yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sedangkan mereka amatlah sedikit. Kan? Maqalilum mahum. Okey. Dan Nabi Daud setelah berfikir mengetahui sebenarnya kami telah mengujinya dengan peristiwa itu. Lalu ia memohon ampun kepada Tuhannya sambil merebahkan dirinya sujud serta ia rukuk dan kembali bertaubat.
Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada asas-asas syarikat. Okey, so apa yang membentuk syarikat inilah. Okey, yang pertama, menghormati perjanjian. Okey. Ini asas daripada perspektif Islam Okey So pertama, menghormati perjanjian. So perdagangan bergantung kepada perjanjian di antara pembeli dan penjual. So Islam memandang mulia kepada sebuah perjanjian atau kontrak. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan sempurnakanlah perjanjian dengan Allah dan dengan manusia. Sungguhnya perjanjian itu akan ditanya. Okey. Yang kedua punya part ni, wa'ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Sempurnakanlah perjanjian. Sungguhnya perjanjian itu akan ditanya. Okey. So Nabi SAW bersabda, tidak jadi imam bagi siapa yang tidak mempunyai sifat amanah, dan agama bagi siapa yang tidak memegang janji. Okey. Asas perjanjian tu, kalau kita tengok, perjanjian ini merupakan pengikat dalam kehidupan, sebab manusia itu berpegang pada janji kan. Lembu berpegang pada tali, manusia berpegang pada janji. Dan prinsip atau dengan adanya perjanjian, kalau kita tengok orang yang berniaga ni, dia banyak kalau kita dah develop relationship, dia akan based on trust. Okay. Macam mana dia nak develop trust tu? Okay, dia asalnya daripada orang-orang yang menghormati perjanjian lah, kan? Maknanya kalau atau katakanlah 5 tahun pertama, okay, kita baru nak berniaga kan, 5 tahun pertama kita betul-betul menghormati perjanjian, kita bayar on time, kalau kita kena hantar barang, kita deliver on time dan sebagainya. Maknanya daripada situ akan wujudnya kepercayaan antara kedua-dua pihak kan. Dan nak dapatkan trust tu, kepercayaan tu, itu dalam, kalau orang yang berniaga, memang itu yang dia cari kan. Sebab dengan adanya trust tu, benda tu akan jadi mudah lah. Lepas tu maknanya relationship antara kita dengan orang lain tu akan jadi lebih mudah kan. Okay, so perjanjian itu merupakan pengikat dalam kehidupan. So Islam membawa perundangan mengenai konsep perjanjian. Okay, dalam Islam ada hukumnya tentang, ada syarat-syaratnya mengenai konsep perjanjian. Okey. So yang pertama, hak kebebasan memilih. Okey, iaitu mempunyai hak dalam membuat pertimbangan dan pemilihan. Okey. Yang kedua, perjanjian itu ditulis kan. Okey, dan dinyatakan dengan jelas dan lengkap lah. Okey. Nak sahkan perjanjian itu perlu ada saksi. Kan? Maknanya bukan setakat kita suka-suka je lah. Maknanya ada orang yang menengok, ada orang yang tengok kan. Ada orang yang sahkan. Yang keempat, perjanjian itu mestilah halal. Kita tak boleh buat perjanjian yang haram lah. Atau kita includekan term-term riba contohnya dalam kontrak. So dia tidak dikira selari dengan syarak lah. Dan yang seterusnya, perjanjian bebas dari penipuan. Okay, kalau ada unsur-unsur penipuan ni, memang boleh bawa gaduh lah kesimpulannya kan. Okay. So, syarat perjanjian syarikat. Okey. Okey, dalam konteks undang-undang syarikat ciptaan manusia ini tidak mempunyai satu dasar yang tetap lah. Okey. Tapi ia menuntut persetujuan kedua-dua belah pihak. Okey. Maknanya ada flexibility lah di situ kan. Cumanya dalam syariat Islam, syarat perjanjian yang dimeterai ialah urusan yang disetujui boleh diwakilkan. Okey. Maknanya apa yang diperolehi daripada pekerjaan tersebut dikira berkongsi, dan syarikat itu membawa makna kepada wakil. Okey. Kadar pembahagian keuntungan hendaklah ditetapkan jelas ketika persetujuan dibuat. Okey. Maknanya awak ni nak untung, kalau kita untung, awak akan dapat apa? 70% sebab awak buat kerja lebih kan. Atau awak dapatkan revenue lebih contohnya. Saya 30% cukup lah sebab saya tak buat apa-apa sangat. Dan bagi modal aja contohnya. Dan modal saya pun sikit je kan. Ataupun allocation modal kita berbeza. Awak bagi 60%, saya bagi 40% kan. So nanti bila untung ikutlah 60% ke 40% kan. Okey. Okey, dan in term of pembahagian keuntungan itu juga hendaklah dibuat secara umum. Bukan mengikut jumlah bukan mengikut kadar tertentu. Okey, maksudnya kat sini macam mana? Okey, maknanya kita nak cakap, okey,
kalau untung, Ahmad akan dapat 10,000. Kan? Abu akan dapat 5,000. Tu kalau untung dia 15,000. Tapi kalau untung dia setakat 10,000 je, macam mana? So, Ahmad yang akan dapat 10,000. Abu tak akan dapat apa-apa. Itu maksud dia. Maknanya kalau kita letak in term of percentage, tak ada masalah. Cuma bila kita dah letakkan specific values, tu akan jadi satu masalah lah. Okay. Satu lagi perkara penting, kita perlu tahu jumlah modal. Okay. Dan modal ini tidak dikira dalam keuntungan. Sebab modal ni, kecuali modal pusingan lah. Okay. Sebab modal ni kita nak guna untuk buat, nak beli, nak teruskan berniaga kan. Kalau semua kita ambil sebagai untung, lepas tu nak berniaga macam mana kan. Okay, itu maksud dia di situlah. Okay, so apabila bersyarikat, disyaratkan mengumpulkan harta yang masing-masing. Okay, so maknanya dalam konteks ini kita tak boleh suka hati ambil harta syarikat kan, dan dalam masa yang sama tidak boleh, maknanya perlu ada kejujuran lah di situ. Maknanya katalah pendapatan kita semata-mata bergantung atas perniagaan ini. Okey, perniagaan katalah jual laptop lah katakan. Okey, so daripada perniagaan jual laptop ni, kalau dah buat kira-kira, setahun setiap orang akan dapat 50,000 contohnya. Tapi bila kita tengok tiba-tiba Ahmad dia beli satu aset, katalah kereta yang bernilai 500,000. Tak logik kan. Maknanya di situ kalau dalam istilah kerajaan kita ada pengisytiharan harta lah kan, supaya kita nak tengok logik tak harta-harta yang kita dapat ni kan. Okey, seterusnya objektif syarikat itu hendaklah yang perkara yang diharuskan oleh syarak. Okey, segala aktiviti yang haram adalah dilarang. Okey, yang ni biasalah riba, maisir, qarar. Lepas tu perkara berkaitan dengan rokok, babi dan sebagainya. Yang apa-apa yang diharamkan oleh syarak lah. Termasuklah perkara-perkara yang merosakkan alam dan sebagainya. Okey. So, rukun kontrak dalam perjanjian syarikat ialah kerelaan pihak terlibat. Okay, so ada ijab dan qabul, mempunyai keahlian, iaitu orang yang berakad, subjek kontrak, iaitu objek akad, dan sebab penubuhan syarikat. Ini depends lah. Okay, so had minimum ahli ialah 2 orang, manakala maksimum dalam konteks ini tidak ditetapkan. Okay, kalau kita tengok dalam konteks penubuhan syarikat di Malaysia, ada limit-limit dia untuk syarikat-syarikat tertentu lah. Okay, syarikat sdn berhad kena ada berapa orang minimum, berapa orang maksimum. Enterprise berapa orang minimum, maksimum dan sebagainya. Kalau berhad berapa orang minimum. Kalau berhad, kalau yang public listed, tak ada. Dia boleh jadi unlimited number of shareholders kalau tak silap lah. Okay, so pada dasarnya semua ahli syarikat mempunyai hak untuk bertadbir, mengurus dan menguasai syarikat. Okay. Tapi dalam konteks moden ini, contohnya kalau kita tengok syarikat public listed lah, public listed senarai awam. Senarai awam tu maksudnya yang ada di bursa saham lah, senang, yang ada di bursa saham. Okay. So walaupun kita adalah shareholder, okay, katalah saya beli saham Tenaga Nasional Berhad, TNB, okay. Saya beli katalah 100 lot kan. Technically, saya pun salah seorang shareholder atau pemilik TNB. Kan? Tapi saya tidak berkuasa membuat keputusan atau terlibat dalam proses pembuatan keputusan lah. Kan? Sebab sebagai shareholder, salah seorang shareholder, kita telah melantik pengurus syarikat lah, pengarah syarikat lah. Kita dah latih CEO, kita dah latih managing director dan sebagainya. Lepas tu dah latih C-suite, adalah CFO, CTO, CRO. Tahu tak CTO, Chief Technology Officer, CMO, Chief Marketing Officer, CFO, Chief Financial Officer,
Kalau CRO, Chief Risk Officer, lepas tu boleh jadi Human Resource dan sebagainya. Okay, so mereka-mereka inilah yang dilantik technically lah oleh shareholders untuk menguruskan syarikat. Okay, so, persoalannya bila shareholders ni boleh, maknanya kita sebagai pemilik syarikat kan, bila kita boleh bersuara. Okay, so kita boleh bersuara untuk kepentingan kita. Okay, bila? Masa AGM. Masa Annual General Meeting. So masa Annual General Meeting tu, walaupun kita hanya memiliki lot saham yang minimum, katalah kita ada 100 lot je, kan? Tapi kita pun technically dah jadi shareholder, so kita boleh bersuara, kan? Ni dah jauh pula begini kan. Okay. So seterusnya, perjanjian itu dikira rosak jika perkongsian itu membawa kemudaratan. Seterusnya, tanggungan syarikat bebas dari ahli. Maknanya ada entiti berasingan. Okey, syarikat perlu berdiri dengan namanya sendiri, iaitu syarikat mempunyai tanggungan berasingan dengan ahli-ahli syarikat. Okey, hal ini membolehkan syarikat menuntut atau dituntut dalam perkara yang berkaitan dengan hak dan kewajipan syarikat. Okey, so technically ini dalam kes senayan berhad lah. Okey, sebab dalam kes enterprise, pemilik itu adalah syarikat. Kalau syarikat itu adalah pemilik, kan? Okey. Ini saya cerita dalam konteks syarikat di Malaysia, konsep syarikat di Malaysia. Okey. So, kebebasan tanggungan syarikat menjadi seperti berikut. Contohnya, harta yang dimukakan syarikat dikira sebagai harta syarikat, bukan individu atau ahli syarikat, sama ada wang atau barang. Okey. So, hutang syarikat menjadi tanggungan umum bagi pemberi pinjam syarikat. Okey. So, pemberi pinjam boleh menuntut hutang kepada syarikat. Maknanya kalau supplier tak dapat payment, supplier laptop contohnya katalah Lenovo, tak dapat payment daripada Ahmad Senayan Berhad, bukan Ahmad lah, syarikat pengedaran komputer Lenovo Malaysia Senayan Berhad. So dia perlu minta kepada syarikat, kan? Memang syarikat itu dah dikira sebagai satu entiti. Dia tak boleh minta kepada shareholder syarikat itu, iaitu mungkin Ahmad, Abu, Ali dan sebagainya. Okey. Hutang syarikat bukan tanggungjawab individu untuk selesaikan. Begitu juga sebaliknya. Okey. So, syarikat akan terbubar apabila capai tempoh tertentu atau pencapaian tertentu mengikut perjanjian. Okey, ini depends lah. Ikut perjanjian. Kalau nak bubar lah. Okey. So, apabila pembaharuan berlaku tapi masih punya hutang atau tuntutan, maka pemilik syarikat atau ahli syarikat perlu bertanggungjawab menyelesaikannya. Okey. So, syarikat akan terbatal jika berlakunya kematian ahli syarikat. Okey, ahli syarikat hilang keupayaan atau kecekapan seperti gila dan muflis, perniagaan yang memudaratkan, dan syarikat itu musnah. Okey. Okey, seterusnya kita sambung tentang pembahagian syarikat. Ini pembahagian syarikat dalam Islam. Yang ini ramai buat, ada yang buat assignment tu kan. Ada yang pening apalah ni kan. Okey. So, pembahagian syarikat atau dalam bahasa Arabnya syirkah lah kan. Okey. So, syirkah boleh dibagikan kepada dua, syirkatul amlak dengan syirkatul uqud. So, syirkatul amlak tu juga ada al-ikhtiyar atau al-jabar, choice atau mandatory. Syirkatul uqud iaitu contractual partnership. Okey. So, dia boleh terjadi dalam al-amwal iaitu partnership in capital, atau al-amal atau al-abadan, partnership in labor. Syirkatul wujuh, partnership in goodwill or credit, dan syirkah mudarabah, yang ni semua biasa dengar kot, profit sharing partnership kan. Okay, so dalam al-amwal tu ada syirkatul inan, general partnership, dan syirkatul mufawadah iaitu capital share atau equal share partnership. Okay, tak apa, kita go through one by one. Okay, so syirkatul amlak. Okay, syirkatul amlak, perkongsian pemilikan yang wujud antara dua orang atau lebih. Okay, so kalau kita nak buat apa-apa tindakan, perlu minta izin rakan kongsi. Okay, so syirkatul amlak ini terbagi kepada dua. Tadi kita cakap syirkatul ikhtiyar dengan syirkatul jabar. So ikhtiyar itu perkongsian atas dasar pilihan bersama, seperti dua orang berkongsi untuk membeli sebuah rumah contohnya. Okey, so syirkatul jabar itu perkongsian secara paksa dan bukan atas keinginan kedua-dua pihak, iaitu sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak daripada mereka. Okey, so
contoh syirkah ikhtiar ni boleh juga kalau contohnya um, husband and wife, contohnya beli rumah, buat joint loan. So technically itu adalah pemilikan bersama, kan? Syirkatul jabar ini boleh jadi juga contohnya seperti pewarisan, kan? Berlaku kematian, so harta difaraid, contohnya rumah itu jatuh kepada dua orang, kan? So pemilikan itu berlaku secara paksa, kan? Okey. So dalam konteks ini, apa-apa nak buat apa-apa perlu minta izin daripada rakan kongsi, kan? Nak jual ke, nak buat apa tu, nak jual tu of course lah, memang perlu ada keizinan lah, kan? Atau nak buat apa, nak buat renovation, kan? Kalau benda kecil-kecil mungkin tak ada isu lah kot. Okey, seterusnya syirkatul uqud. Okey, syirkatul uqud ialah perkongsian atau kerjasama yang berdasarkan kontrak yang dimeterai antara dua pihak atau lebih. Okey, so uqud ni bukan cerita pasal susah-susah. Uqud akad kontrak. Okey, senang. Okey. So, ia boleh jadi yang pertama, syirkatul uqud berdasarkan amwal. So, al-amwal itu perkongsian modal. So, semua rakan kongsi perlu menyumbang modal dalam perniagaan tersebut. Okey. So, again, kita boleh bagi dua, inan dengan mufawadah. So, syirkatul inan, perkongsian umum iaitu perkongsian modal atau dua lebih rakan kongsi yang tidak sama jumlah. Okey. So, maknanya katalah modal yang diperlukan 100,000. Ada orang letak 30,000, 40,000, ada orang letak 20,000, 10,000. Okey. Jadi, sebarang keuntungan atau kerugian juga harus mengikut nisbah persetujuan. Okey. Okey, yang kedua adalah syirkatul mufawadah. Okey. Okey, syirkatul mufawadah ialah perkongsian modal, untung dan usaha secara sama, secara sama di antara rakan kongsi. Okey, tapi mufawadah ni susah sikit lah, kan? Sebab macam mana kita nak ukur usaha yang sama tu, kan? Sebab ini akan, kalau modal tu bolehlah kita nak ukur yang sama, atau untung tu boleh kita nak ukur yang sama. Tapi usaha itu macam mana kita nak ukur secara sama, kan? Maknanya kalau kita nak letakkan in term of value, okay, you have to generate let's say 50,000 ringgit for each person. Okay. So bolehlah dekat situ, tapi susahlah juga, kan? So ada isu dalam konsep prinsip sama rata tu lah. Okay. Seterusnya al-amal atau al-abadan. Okay, so jangan susah-susah. Amal adalah, amal biasanya amalan, kan? Amalan adalah tenaga kerja, macam tu lah. Okay, so ingat macam tu je. Okay, so ia adalah satu, in a way boleh kita cakapkan perkongsian modal kerja in term of tenaga. Okay, so di mana dua pihak atau lebih menerima suatu pekerjaan atau perkhidmatan. Okay, hasil keuntungan dibahagi mengikut kontrak yang dipersetujui. Okay, seterusnya syirkatul wujuh. Okay, so syirkatul wujuh ni perkongsian yang dilakukan rakan kongsi yang tidak mempunyai modal. Okay, mereka membuat pembelian aset secara kredit bagi membuat keuntungan, dan keuntungan tersebut dibahagikan sama rata mengikut persetujuan kontrak. Okey, rasanya dah ada belajar kan dalam subjek lain berkaitan dengan syarikat ni, kan? Okey, cuma kalau mungkin nak ingat, wujuh ini tak ada, ia tak ada modal. So dia gunakan reputation atau credibility dia. Kalau nak wujuh muka, kan, wajah, kan? So dia gunakan credibility dia. So dia beri barang secara kredit, so dia buat keuntungan, beli secara kredit dan jual secara cash, kan? So dapatlah ada spread dia tu, itulah keuntungan dia. Okey. Seterusnya mudharabah. Ni mudharabah dah biasalah kot, kan? Kalau dulu selalu dengar lagu masa kecil-kecil dulu, al-mudharabah, band Islam buat lagu tu, saya tak ingat, mungkin zaman korang dah tak ada kot. Okey, so mudharabah adalah persetujuan antara pemilik modal dengan pekerja untuk mengurus modal. Okey, so ada pemilik modal dan
ada pekerja untuk mengurus modal. Okey. Keuntungan dia pula dibahagikan mengikut kontrak perjuangan bersama. Okey. Maknanya kalau keuntungan dia dah agree. Okey. So saya sebagai pemilik modal saya akan terima let's say 40%. 60% lagi untung awak ambil. Okey. Tapi kalau kerugian pula, kerugian akan ditanggung oleh pemodal sahaja. So, rugi lah. Macam tu, rugilah jadi pemodal kan. Sebab kalau rugi, dia je kena. Kan? Tetapi dalam konteks ini, pekerja itu, iaitu pengurus modal itu, dia rugi lah dalam tenaga dia kan. So, katalah dia spend 6 bulan untuk buat projek tu, dan projek itu gagal atau rugi, so dia tak dapat apa-apa lah. Gaji tak dapat apa kan. Okay, itulah kerugian yang dia tanggung. Okay. So ini nak bagi nampak senang sikit lah kot. Okay. So syirkatul uqud terbagi kepada al-amwal. Tadi kita cakap amwal, iaitu dalam konteks ini kontraknya adalah kontrak harta kan. So ada inan dengan mufawadah. Okay. Seterusnya al-ashkhas, dia adalah individu kan. So dia sama ada tenaga atau wajah, credibility. Okey. Yang seterusnya mudharabah. Mudharabah ni kita boleh cakap satu syarikat berhad lah kot kan. Okey, atau syarikat senang berhad dan sebagainya. Okey. Okey. So kita go one by one. Okay, yang pertama syarikat amwal atau harta, syarikat ashkhas, individu, syarikat mudharabah, syarikat berhad. Okey, syarikat amwal, syarikat yang ditubuhkan pada asalnya untuk tujuan pencapaian kuasa kewangan. Okey, tujuannya adalah mengumpul harta sebanyak mungkin daripada berbagai individu. Okey, so kalau ikut definisi dia, persetujuan antara dua pihak atau lebih untuk berkongsi mengeluarkan kadar tertentu sebagai modal perniagaan. Tapi keuntungan dan kerugian akan dibahagikan atau ditanggung oleh semua ahli syarikat. Okey, so ahli fiqh membagikan syarikat amwal kepada dua, iaitu syarikat mufawadah atau syarikat inan. Syarikatul mufawadah atau syarikatul inan, atau inan ini juga dipanggil syarikatul dhaman. Okey, ini tak apalah istilah dia. Okey. Mufawadah, perniagaan berdasarkan persamaan antara ahli syarikat dalam semua aspek. Okey, sama ada pengurusan, tanggungan hutang, pemberian modal dan pembagian keuntungan. Okey. So, dia dinamakan mufawadah kerana setiap ahli syarikat telah melakukan memberi kuasa kepada semua ahli syarikat untuk melakukan tugas-tugas syarikat. Sama ada dia bersama atau ketika tiada. Okey. So, setiap ahli syarikat perlu bertanggungjawab ke atas apa yang dilakukan oleh rakan kongsi. Ini bahaya juga ni. Okey. So, katalah rakan kongsi itu muflis contohnya kan, atau berhutang dengan banyak kan contohnya. So, ahli syarikat lain perlu tanggung kan, perlu kiranya ada liability lah kat situ. Okey. So bahaya juga, adalah pro and cons untuk pembentukan setiap syarikat kan. Tapi dalam syarikat mufawadah ni, dia punya cons dia atau kelemahan dia atau masalah dia adalah pada isu liability setiap ahli itulah kan. Kalau rakan kongsi itu seorang yang kaki berhutang atau sebagainya, memang akan jadi masalah lah. Okey. So, syarikat ini dikatakan jaminan dalam pekerjaan atau mufawadah. Okey. Seterusnya, syarikatul inan atau syarikat dhaman. Okey. So, syarikat antara dua pihak atau lebih dalam mengeluarkan modal dan kerja. Okey. So, modal dan keuntungan ditetapkan pada kadar tertentu sebagaimana dipersetujui. Nisbah keuntungan akan dibahagikan kepada ahli syarikat berdasarkan kadar modal. So, kalau dia keluar modal 30% lah dia punya keuntungan. Depends lah dia, maknanya ada perjanjian lah di situ. Okey, so syarikat ini dinamakan inan kerana prinsipnya tidak mengaitkan rakan kongsi dalam urusan perniagaan yang dijalankan. Okey, tak kira lah sektor penyusian ke, perdagangan ke dan pertanian ke. So, selamatlah kat situ. Maknanya liability rakan kongsi tu tak terkait kan. Dan nisbah pemberian modal, pembahagian keuntungan dan kuasa pentadbiran adalah berbeza dalam kalangan rakan kongsi. Maknanya kita dah orang yang bagi 30% lah, orang yang bagi 40% lah. Mana orang yang bagi share 70% contohnya, itu dia punya kuasa pentadbiran dia akan lebih lah kan.
Okey, so perbezaan antara syarikat mufawadah dan inan. Okey, so mufawadah tu persamaan maknanya setiap seorang 50-50 contohnya. Atau kalau 5 orang atau 4 orang 25-25-25-25 contohnya. Okey. Tapi inan tak. Kan? Okey, so dalam syarikat mufawadah masing-masing bertanggungjawab ke atas apa-apa risiko yang akan terjadi ke atas ahli syarikat. Maknanya di sini ada liability setiap individu lah. Kan? Tapi dalam kes syarikat inan tak ada kes tu. Okey. So syarikat mufawadah semua orang akan bekerja dari peringkat atasan hingga ke bawah. Tapi dalam syarikat inan tak semestinya. Tak semestinya ahli syarikat akan jadi pengurus. Dia boleh je jadi term dia apa? Panggil apa? Sleeping partner contohnya, kan? Okey. So keuntungan dan kerugian dalam syarikat mufawadah adalah sama. Okey. Tapi dalam syarikat inan, untung atau rugi itu berdasarkan modal yang disumbangkan. Okey. Okey, sikit lagi, jangan risau. Okey. Seterusnya kita pergi kepada yang seterusnya, pembentukan syarikat dalam Islam. Okey. So untuk pembentukan syarikat ni komponen dia adalah pertama pihak yang berkontrak atau orang lah, pihak yang berkontrak, orang yang berkontrak lah. Yang kedua perkara kontrak atau juga modal, dan yang ketiga penawaran dan penerimaan, ijab dan qabul. Okey, dia berkaitan dengan keuntungan dan kerugian lah. Okey, so yang pertama pihak berkontrak. Okey, so semua rakan kongsi mestilah orang sebenar. Okey, orang sebenar Okey, atau entiti yang sah yang mempunyai kelayakan menurut aspek perundangan syariah. Okey. So semua rakan kongsi boleh memeterai kontrak melalui seorang wakil. So wakil boleh dilantik. Sebarang terma dan syarat dalam perkongsian harus dipersetujui bersama antara rakan kongsi. Okey, dan terma dan syarat ini tidak boleh bercanggah dengan syariah. Okey. Peranan dan tanggungjawab pihak berkontrak hendaklah ditetapkan secara jelas dalam dokumentasi perundangan. Okey. So pihak berkontrak dalam mudharabah dipanggil Rabbul Mal. Okey, Rabbul Mal itu penyedia modal lah. Okey. Maknanya orang yang bagi duit. Senang je. Rabbul Mal tu Rabb pemilik mal harta kan. So technically nak senang faham, orang yang ada duit, orang yang bagi duit. Okey. Dan mudharib. Okey, mudharib itu adalah pengusaha modal. Okey, maknanya dia yang buat kerja lah, kan. Okey, so dia ni diwakil lah untuk mengusahakan modal yang diberi. Okey. So pihak berkontrak boleh melebihi 2 orang rakan kongsi. Okey. Dan dalam mudharabah juga dibenarkan lebih daripada 1 rabbul mal dan mudharib. Okey, tak ada masalah. Maknanya nak ada 5 rabbul mal pun tak ada masalah. Okey. So bagi syarikat mufawadah yang pihak tersebut sama agama, sama tindakan dan wujud persamaan dari awal hingga akhir. Dia mufawadah ni difficult sikit lah. Dia macam susah sikit lah sebab nak dapatkan sama tu kan, sama rata tu kan. Okay. Seterusnya perkara kontrak iaitu modal. So perkara kontrak merangkumi aset tetap atau modal. Aset tetap ni fixed asset kan. Okey, atau modal. Modal itu boleh jadi barang atau boleh jadi tunai. Okey. So semua bentuk hutang tidak boleh dijadikan modal. Okey. Maknanya hutang bukan modal. Hutang dia letak sebagai liability kan. Okey. Aset tetap perlu dinilaikan dengan nilaian wang. Maksudnya fixed asset tu kena letak value lah kan. Itu penting, maknanya apa-apa fixed asset perlu di-valuekan sebagai satu nilaian wang, baru senang lah. Okey, maknanya kita tak boleh letakkan apa contohnya 10 komputer sebagai kita punya modal kan. Tapi kita perlu letakkan komputer tu katalah satu komputer bernilai RM2,000 contohnya. So nilai modal yang kita letakkan adalah RM20,000 kan. Okey. So dan modal itu merupakan satu daripada jenis mata wang. Okey, so perkara yang penting dalam penyelesaian modal perlu bergantung pada nilai semasa. So perlu pakai current valuation kan. Okey, ini pun ada isu jugalah daripada khilaflah juga kan. So contohnya Imam Ahmad tidak membenarkan modal dari kategori barang, hanya kategori jenis wang. So Imam Hanafi, Syafi'i, Maliki pula membenarkan modal dari kategori barang.
Okey. So perkongsian itu adalah milik bersama. Okey, bila kita dah letakkan ni, dia jadi milik bersama, iaitu dia jadi milik syarikat, bukan milik individu. Kan? Maknanya kalau kita beli contohnya komputer atau simple lah pen, kertas kan, atas nama syarikat, itu adalah aset syarikat, bukan aset individu kan. Okey. So dalam konteks ini tiada jaminan modal oleh mana-mana rakan kongsi kan. Tapi jaminan boleh dibuat dalam kes kecurian dan pelanggaran syarat-syarat perjanjian perkongsian. Okey. Modal hendaklah boleh dikenal pasti. Maknanya boleh tahulah apa tu modal kan. Biasanya duit lah kan. Tersedia duit tu ada, boleh diakses. Maknanya boleh kata dari dalam bank kita boleh bawa keluar duit tu dah, tak ada masalah. Dan dibenarkan oleh syarak. Okey. So in term of jumlah perkongsian pula, jumlah perkongsian perkara kontrak perlu diketahui jelas. Dimaklumi ketika temeterai kontrak tersebut, dan modal tidak semestinya sama kuantiti dan jenis. Okey, kecuali jenis syarikat sama modal lah. Okey, maknanya kalau seorang tu nak letak 20,000, seorang nak letak 30,000, seorang nak letak 50,000. Okey, itu dah diketahui jelas dan dah dimaklumi ketika temeterainya kontrak. Okey, dan yang terakhir penawaran dan penerimaan, atau biasa kita sebut ijab dan qabul lah. Okey. So ijab dan qabul ini merupakan satu persetujuan di antara pihak berkontrak dalam satu transaksi. Okey. Ia perlu dipatri melalui penawaran dan penerimaan antara rakan kongsi. So kalau kontrak mudharabah di antara Rabbul Mal dengan mudharib. Okey. So biasanya kalau kita nak materi tu kita akan letak bayar stamp duty kan, bayar stamp duty RM10 contohnya kan. Okey, so maknanya kalau dah letak stamp duty tu, benda tu dah enforceable in court contohnya kan. Okey, so penawaran dan penerimaan boleh dinyatakan secara lisan, bertulis atau sebarang kaedah lain yang boleh dibuktikan melalui dokumentasi atau rekod yang bersesuaian. Okey. Kalau kita serah barang atau serah modal juga, itu adalah menunjukkan satu persetujuan. Maknanya dia dah bagi duit dan 20,000 contohnya. Itu adalah satu contoh ijab dan qabul jugalah dalam pihak yang berkontrak. Okey. Jadi rasanya cukuplah kot untuk minggu ni. InsyaAllah kita sambung minggu depan pula insyaAllah dengan topik yang sama juga berkaitan syarikat, cuma kita akan pergi kepada perakaunan modal dan perakaunan untung. InsyaAllah tak complicated sangat topik ni insyaAllah. Sebarang isu-isu atau persoalan kita boleh bincang lah, kita boleh discuss dalam kelas small split group kelas S2 pada hari Selasa. Okay, so insyaAllah kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.